Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan satu topik yang juga sangat ringkas bersambung dengan hari esok, hari semalam, iaitu ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu akan guna modul flashcard juga, iaitu di muka surat 125. Untuk ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu terdapat 4 ciri-ciri. Jadi murid-murid boleh ingat akronim dia, iaitu PKPK. Okay. Baik. Jadi apa tu PKPK? P yang pertama adalah pentadbiran, K yang kedua kuasa Raja-Raja Melayu, K yang pertama kuasa Raja-Raja Melayu, P yang kedua perundangan dan K yang kedua kewarganegaraan. Jadi untuk menyenangkan kita faham, kita harus faham latar belakanglah mengapakah 4 perkara ini menjadi ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Jadi seperti yang cikgu dah jelaskan semalam, Persekutuan Tanah Melayu merupakan sebuah kerajaan, sebuah negara yang terbentuk. Kita kalau pada hari inilah nak senang faham ialah seperti sebuah negara. Okay. Jadi yang terbentuk selepas Berlian Union telah gagal, dilaksanakan. Dan oleh itu kita apabila kita kaitkan dia dengan sebuah negara, maka kita boleh fikirkan apakah yang paling penting dalam sesebuah negara, apakah yang perlu ada dalam sesebuah negara. Itulah yang telah dibincangkan oleh orang British dengan Raja-Raja Melayu serta UMNO dan tetapkan bersama-sama dan di dalam jawatan kuasa kerja, dan akhirnya telah ditetapkan kepada 4 perkara ini. Jadi perkara yang pertama dalam sesebuah negara, kita mesti ada rakyat dia, kita mesti ada wilayah pengaruh kawasan dia, dan lagi penting ialah siapakah ketua dia. Okay. Jadi secara umumnya di sini perkara yang cikgu sebut tadi diletakkan di bawah. Yang pertama, siapakah rakyatnya, di bawah kewarganegaraan. Siapa boleh jadi rakyat? Itu sangat penting. Seperti hari ini juga Malaysia juga ada. Kalau kita cakap tentang ciri-ciri dalam perjanjian Malaysia, jadi salah satunya ialah siapa boleh menjadi rakyat. Jadi kewarganegaraan. Selain itu, yang kedua yang tadi cikgu sebut, siapakah ketua dia, apakah kawasan dia, itu adalah di bawah pentadbiran. Jadi apakah kawasan yang termasuk di dalam Persekutuan Tanah Melayu? Terdapat gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat kecuali Singapura. Ya. Jadi sekiranya murid tambah di sini kecuali Singapura, itu pun ada satu markah. Jadi ini lagi kita boleh tambah isi ini. Sebab isi ini lagi senang, 2 perkataan sahaja sudah dapat satu markah. Jadi, tapi yang utama kita harus tahu apakah itu Persekutuan Tanah Melayu, di manakah Persekutuan Tanah Melayu? Di sinilah. Di sinilah dari negeri Melayu ni termasuk Kedah, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Negeri Sembilan, Selangor, Johor. Ada satu lagi juga tertinggal kot. Negeri apa tu? Okay. Jadi Pahang dah sebut tadi. Okay, baik. Jadi 9 buah negeri yang cikgu sebut tadi adalah termasuk dalam Persekutuan Tanah Melayu, dan 2 buah negeri Selat. Negeri apa tu? Pulau Pinang, Melaka. Tetapi sebenarnya ada 3 buah negeri Selat. Satu lagi ialah Singapura, tetapi tidak dimasukkan. Singapura kekal sebagai tanah jajahan berasingan di bawah British. Jadi itu adalah kawasan dia. Okay. Lepas itu yang kita nak bincang ialah siapakah ketua dia. Okay. Di bawah Persekutuan Tanah Melayu, ciri-ciri dia, salah satu yang penting ialah siapakah ketuanya. Diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Yang ini adalah cadangan Raja-Raja Melayu. Oleh kerana sebelum ini dalam Land Union, ketuanya ialah Governor. Dan Governor memegang kuasa yang sangat tinggi. Sekarang Pesuruhjaya Tinggi British ni gantikan Governor dengan kuasa dia telah diturunkan berbanding dengan Governor.
Jadi dengan itu kita pergi pula kepada isi yang kedua, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Okay, tadi bila Pesuruhjaya Tinggi British kuasanya diturunkan, dikurangkan, jadi Raja-Raja Melayu mendapat kuasa yang lebih besar berbanding dengan Malayan Union dengan pembentukan Majlis Raja-Raja, ataupun kita juga boleh tulis Majlis Raja-Raja dibentuk. Dan dalam Majlis Raja-Raja ini, Raja-Raja Melayu mendapat balik hak mereka untuk memberikan pandangan tentang hal-hal urusan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Jadi Sultan dia diberi tanggungjawablah di peringkat negeri. Jadi itu adalah kuasa Raja-Raja Melayu. Yang ketiga ialah perundangan. Perundangan pula di bawah perundangan terbentuk satu majlis, iaitu Majlis Perundangan Persekutuan, yang sekiranya kita banding dengan hari ini, fungsi dia seperti parlimen yang menggubal undang-undang. Tetapi Majlis Perundangan Persekutuan ini adalah diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Yang kedua, yang ini yang cikgu biasanya cikgu akan minta murid-murid untuk ingat isi ini, sebab ini dia kait sangat rapat dengan topik dia, iaitu perundangan, dan huraian dia pun ada kaitan dengan undang-undang, iaitu rang undang-undang mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, dan ada kait pula dengan yang isi sebelum ini, iaitu Majlis Raja-Raja. Okay, jadi apa maksud dia? Maksud dia ialah semua undang-undang, okay, sebelum undang-undang boleh dilaksanakan, dia perlu melalui satu proses, iaitu dia perlu ditulis dahulu, dan bila dia ditulis dan belum dijalankan, dia dipanggil rang undang-undang. Okay, sebelum dia diterima dan secara rasmi, dia dipanggil rang undang-undang. Jadi bila rang undang-undang diterima secara rasmi, dia perlu diluluskan dahulu. Dia perlu chop dulu. Baru chop dan sign dulu, baru dia dapat secara rasminya dapat kuasa untuk dijalankan di sebuah negara. Jadi rang undang-undang itu dia perlu sign dan chop siapa? Majlis Raja-Raja, iaitu perkenan. Sign dan chop itu kita panggil perkenan, diluluskan oleh Majlis Raja-Raja. Dan akhir sekali, kewarganegaraan di Persekutuan Tanah Melayu. Siapakah yang boleh menjadi rakyat? Terdapat dua cara. Cara yang pertama ialah secara kuat kuasa undang-undang. Yang ini ialah melalui prinsip jus soli, tetapi hanya kepada rakyat, raja dan rakyat British sahaja. Dia terhadlah. Rakyat raja ini ialah orang Melayu dan orang asli yang tinggal di negeri Melayu, manakala rakyat British ialah rakyat yang lahir di negeri-negeri selat dan tanah jajahan British lah. Okay. Secara pendaftaran adalah cara kedua lah. Tapi yang ini dia mempunyai syarat yang panjang, iaitu dia mesti bermastautin selama satu tempoh yang panjang. Maksudnya tinggal di Persekutuan Tanah Melayu untuk tempoh yang panjang, dan dia juga perlu sumpah taat setia, berkelakuan baik, tiada kesalahan jenayah, okay? Dan dia mesti boleh berbahasa Inggeris dan berbahasa Melayu. Jadi itu adalah yang cara kedua lah. Okay, baik. Dengan itu kita tamat perbincangan kita tentang topik ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu. Kita pergi kepada satu latihan yang ringkas, iaitu terangkan ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okay, kita mulakan jawapan dengan salin balik soalan. Ciri-ciri Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah, ingat 4 PK ialah pentadbiran. Lepas tu ini senang kan, iaitu diketuai oleh siapa? Oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Okay. Selain itu, K dululah. Kuasa Raja
raja melalui pembentukan majlis raja. Raja dapat dah 4 markah. Di samping itu, apa lagi? Okey, yang kedua, perundangan. Iaitu rang undang-undang memerlukan perkenan majlis raja-raja ataupun raja-raja pun boleh. Raja-raja pun diterima. Okey, akhir sekali, ini dah dapat 6 dah. Yang ini X tambahan lah. Okey, yang terakhir, kewarga negaraan secara kuat kuasa undang dan pendaftaran. Habis. Ini 8 lah sebenarnya, tapi maksimum dia 6. Okey. Baik, itulah jawapan untuk soalan B. Okay, perbincangan kita pada petang ini, cikgu bagi ringkasan hari ini. Okay, kita sambung pada hari esok nanti untuk topik terakhir dalam Persekutuan Tanam Melayu. Pada masa tu baru cikgu bincang tentang soalan kebat. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.